Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Amma ba'du. Jadi, para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung lagi sesi kuliah kita berkenaan dengan subjek KPK 2173 18, iaitu matematik awal kanak-kanak. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak lihat tentang teori pendidikan, teori matematik awal kanak-kanak. Teori-teori pembelajaran matematik awal kanak-kanak. Pagi ini kita nak melihat berkenaan dengan tajuk ini. Baik. Ada lebih kurang 3 teori yang kita nak cuba lihat berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bagi subjek matematik awal kanak-kanak ni. Ada 3 teori utama yang kita nak lihat. Baik, yang pertama ialah James Piaget. Itu nama dia lah. Dia hidup 1986 hingga 1980. Tak kena tu, salah tu. Tak apa, abaikan je yang tu. Nanti saya cek balik. Okey, James Piaget merupakan pakar dalam psikologi pendidikan. Okey, dia merupakan pakar dalam psikologi pendidikan. Apa psikologi? Psikologi. Psikologi ni ialah psycho, daripada bahasa Sanskrit, bermaksud jiwa. Okay, jiwa. Maknanya pakar dalam psikologi pendidikan ni ialah jiwa pendidikan ataupun kaedah-kaedah pengajaran yang dikaji oleh Piaget berkaitan dengan pendidikan. Dia menjalankan penyelidikan perkembangan kognitif kanak-kanak. Dia kaji, Piaget ni salah satu benda dia kaji berkenaan dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Dia ada tahap-tahap perkembangan. Seperti mana yang belajar dulu pada semester 1 dulu, kalau masih ingat kita belajar tentang perkembangan awal kanak-kanak, kan? Jadi kat situ kita dapat lihat perkembangan kanak-kanak 0 hingga 1 tahun, 0 hingga 6 bulan berapa, 6 bulan hingga setahun, apa perkembangan yang berlaku setahun, ke 2 tahun, ke 3 tahun. Setiap itu Piaget kaji. Perkembangan tersebut dikaji oleh Piaget. Jadi kita boleh lihat dan boleh kenal lah kanak-kanak ni berkembang macam mana. Ada 4 faktor asas yang mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak, kata Piaget. Ada 4 faktor asas yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pemikiran lah, otak tu. Akal. Yang pertama ialah dari segi kematangan biologi, iaitu faktor baka ataupun genetik, yakni keturunan. Yang mana keturunan turut mempengaruhi kepintaran seseorang itu. Keturunan. Dia turut mempengaruhi kepintaran seseorang. Ada setengah orang kata kahwin kacuk. Contohnya Melayu kahwin dengan Cina. Anak dia akan jadi cerdik. Wallahualam, saya tak tahu. Saya pun tak ada buat research, tak ada cari tentang penyelidikan yang dah dibuat oleh pakar-pakar. Saya tak kaji, jadi saya tak tahu. Cuma saya dengar orang kata macam tu lah. Jadi kalau awak nak anak cerdik, kahwinlah dengan Cina kalau Melayu. Kalau Cina, kahwin dengan Melayu. Kalau Melayu, kahwin dengan Cina ataupun India. Muslim lah. Kahwin dengan Muslim, masuk Islam. Faktor yang kedua mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak ialah interaksi individu dengan persekitaran, yakni benda hidup dan bukan hidup. Interaksi di sini bermaksud hubungan. Keakraban. Okey, benda hidup, mak ayah, pokok kayu, binatang, interaksi. Sebab apa interaksi ni mempengaruhi pemikiran? Sebab melalui interaksi inilah kanak-kanak akan menyungkil pengetahuan. Dia mencungkil pengetahuan. Jadi dia tanya kenapa pokok ni hidup, kenapa pokok perlu pada cahaya matahari, kenapa tak boleh letak dalam rumah pokok, kenapa pokok duduk kat tengah panas, tak letih ke dia, tak sakit ke.
Jadi interaksi itu juga akan mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak. Kanak-kanak itu akan jadi bijak. Sebab dari segi hubungan interaksi itulah dia mendapat input. Benda bukan hidup apa dia? Seperti material, seperti kerusi, dia faham arti kerusi duduk, bukan berdiri. Meja tempat letak makanan, bukan tempat letak sampah. Contoh. Kereta untuk dinaiki, bukan dijadikan almari. Contoh. Jadi, faktor yang kedua ini juga turut mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. Itu. Faktor yang ketiga ialah pengalaman sosial, iaitu pergaulan kanak-kanak dengan orang-orang di sekeliling, iaitu ibu bapa, rakan sebaya, guru-guru, jiran tetangga, juga mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. Sebab apa? Sebab melalui pengalaman sosial dia itulah pergaulan dengan kanak-kanak yang lain akan meningkatkan dia punya kosakata, penguasaan bahasa, akan memberi dia pengalaman-pengalaman berkenaan dengan perjalanan ilmu dia tu. Dia tanya, jumpa atuk-atuk cerita, ini kambing ni makan rumput ini, kambing ni tak boleh kena hujan, kembung perut, mati. Dia jumpa pula dengan jiran dia buat kuih apa, macam mana nak buat. Jiran pun bagi kuih kat dia, bawa balik kat mak dia. Itu pengalaman. Mempengaruhi juga perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak. Yang keempat ialah proses adaptasi. Adaptasi dengan situasi yang baru. Kalau awak masih ingat, dia ada 4 kan? Asimilasi, akomodasi, skemata, asimilasi, akomodasi dan adaptasi. Adaptasi ni ialah dia menggabungkan situasi baru dengan situasi sedia ada. Contohnya, kanak-kanak lihat itik. Okey, lihat itik. Dia kata itu ayam. Sebab sebelum ni dia lihat ayam. Jadi ayah dia kata itu ayam. Tiba-tiba dia lihat itik. Dia kata itu ayam. Ayah dia kata bukan, itu itik. Itik boleh berenang. Ayam tak boleh berenang. Itik kaki dia lain. Ayam kaki dia lain. Itik muncung dia lain. Ayam muncung mulut dia lain. Jadi proses yang dia dapat itu, ilmu yang dia dapat daripada ayah dia itu, kita kenali dia sebagai adaptasi. Sebab sebelum ni dia kena ada ayam, ada kaki gitu, ada sayap gitu, ada paruh gitu. Tapi bila dia tengok itik, dia kata ayam, maka ayah dia betulkan. Jadi dia dapat input baru, adaptasi dengan situasi baru, bermakna dia dapat satu ilmu baru bahawa perbezaan di antara ayam dan itik ialah boleh berenang, tak boleh berenang. Paruh lain, kaki lain. Nampak tak? Itu juga mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak. Seterusnya, teori perkembangan kanak-kanak. Ni yang saya sebut tadi ni. Ni saya sebut tadi. Saya dah terangkan tadi. Seterusnya, peringkat perkembangan kognitif. Nampak tak? Nampak kan? Nampak kan? Nanti saya upload nota lah kalau tak nampak. Sambil-sambil tengok nota tu. Kelabu sikit kan. Tak apa, nanti saya upload nota upload nota. At least awak tahu penerangan ini di bahagian mana, di bahagian mana. Okey. Yang pertama, peringkat pengembangan kognitif Piaget. Piaget kata, ini kita dalam matematik awal awal penting juga ni. Tahap yang pertama sensori motor, deria motor. Kanak-kanak guna deria motor dan deria yang lain untuk meninjau dan memahami persekitaran. Tahap yang kedua, praoperasi, berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah, tetapi pemikiran masih tidak logik, mudah dipercaya oleh pandangan yang berlainan. Yang ketiga ialah operasi konkret, berfikir secara logik dan konkret, boleh selesai masalah secara cuba jaya. Tahap yang keempat ialah operasi formal, 12 tahun dan ke atas, berfikir secara abstrak, konsep hypothetical dan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Okey, ini di antara peringkat-peringkat perkembangan Piaget. Jadi kita duduk di peringkat mana? Pendidikan awal ni, 0 hingga 2 tahun, 2 hingga 6 tahun. 2 hingga 7 tahun, praoperasi dan sensori motor. Baik, pada peringkat sensori motor kita ajar dia berkaitan dengan deria dia sajalah, dia rasa, texture.
Contohnya bagi yang mengajar taska. Okey, mengajar budak taska yang bawah 4 tahun. Kita ajar dia matematik berkenaan dengan tekstur. Apa rasa tu? Tekstur, permukaan. Kita ajarkan ni permukaan kasar, ni permukaan licin. Permukaan ini lagi kasar daripada yang ni. Itu matematik lah tu. Itu matematik lah. Makalah 7 tahun, 2 hingga 6 tahun pula, 2 hingga 7 tahun pula, kita ajar dia penyelesaian masalah simple. 1 tambah 1 menggunakan bahan batu mengajar yang konkret. Bahan batu mengajar yang orang kata bahan batu mengajar yang sempurna. Okey? 74 tu dah dibincangkan dulu pada perkembangan dulu, kali ingat masa semester 1. Study balik. Perkembangan kognitif kanak-kanak berlaku secara berperingkat-peringkat. Dia tak mari cerdik lalu, dia tak mari pandas lalu, tapi dia melalui peringkat-peringkat ataupun deria pergerakan. Okey, peringkat deria pergerakan bayi hingga 2 tahun. Mula-mula dia nak gerak. Tangan boleh memegang, kaki boleh menghayun. Dari bayi hingga 2 tahun. Dia mula. Peringkat pra-operasi, pra-olahan tadi. Ini pun dah dibincangkan Baik, ni kita masuk kepada huraian lebih kepada subjek matematik. Sambil-sambil buat live ni kita makanlah kuih-kuih Awak pun makan juga tu, ingat saya tak tahu ke? Entah kat mana tau, kat dapur kot. Yang paling sadis lagi tak tengok langsung. Tapi saya harap awak tengok lah Baik. Yang pertama, peringkat sensori motor. Usia bayi hingga 2 tahun. Bayi boleh guna deria dan kebolehan motor. Apa kebolehan motor ni? Motor kasar, motor halus ni. Untuk menimba pengalaman daripada persekitaran mereka. Okey, pada usia ni, bayi guna deria untuk ambil pengalaman. Dia nak rasa, dia nak pegang, oh benda ni keras. Oh ni berbulu. Oh ni lembut. Jadi dia guna pada peringkat ini untuk dia dapat pengalaman daripada benda-benda persekitaran dia. Pada usia ni juga dia tidak mempunyai konsep kewujudan objek. Dia tak tahu objek ni ada, objek ni tak ada, sebab apa objek ni ada. Dia tak tahu. Dia hanya nampak benda tu, tapi dia tak tahu gapo. Dia hanya belajar merasa saja, pegang, kekoh, gigit. Yang kedua, peringkat pra-operasi. Menggunakan simbol seperti bahasa untuk mewakili objek sebenar. Maknanya pada usia ini, bayi, kanak-kanak dah boleh menggunakan simbol-simbol seperti bahasa untuk mewakili objek sebenar. Bermakna dia dah boleh tahu dah bahawa objek-objek itu ada kegunaan, ada fungsi, bersegi, dia tahu. 2 hingga 7 tahun. Dia boleh menilai dah objek tu. Berdasarkan warna, dia boleh tahu. Dia boleh kenal objek tu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Tidak mempunyai konsep pengabadian, iaitu idea bahawa satu kuantiti adalah sama walaupun telah berubah dari segi rupa. Maksudnya dia tak erti lagi konsep pengabadian. Pengabadian ni konsep pengekalan. Dia tak erti lagi. Contohnya kita tambung sekuk. Kita tambung sekuk 10 keping. Ada 10 keping sekuk, kita tambung. Kita tambung situ, kita susun tinggi lah. Contoh, susun tinggi 1. Lepas tu so lagi tu, kita atur secara memanjang macam kereta api. 1, 2, 3, kita tok memanjang gitu. Hot so ni kita susun meninggi. Jadi kita tanya dia, mana lagi banyak?
dia akan jawab hak panjang tu lagi banyak sebab tu dilihat besar sikit berbanding dengan hak tinggi. Jadi ni ayatnya konsep keabadian itu tak ada lagi, dia tak erti. Walaupun kuantiti sama. Tapi kalau kita atur buasa pun dia tetap kata hak ni lagi banyak. Padahal hak tu 9 kalau buasa. Sebab dia tak ada konsep keabadian lagi. Dia tengok mana lagi banyak berdasarkan fizikal saja. Sebab dia boleh mengenal dah simbol pada sini. Cuma hak pengabadian tu dia tak ada. Operasi konkret dia boleh berfikir secara logik. 7 tahun dah ni. Ini besar dah lah. Fikir secara logik. Gapo fikir secara logik? Makan nasi guna tangan, tak boleh guna kaki. Ataupun pakai kasut, pakai stokin. Ataupun pakai kasut kanan untuk kaki kanan, kasut kiri untuk kaki kiri. Dia boleh fikir secara logik. Dia tak perlu tanya dah. Dia tak tanya dah apa kena pakai kasut kanan di kaki kanan. Dia tak tanya. Tak boleh kau pakai kasut kanan di kaki kiri. Dia tak tanya sebab dia dah boleh berfikir secara logik. Berupaya menyelesaikan tugasan berkaitan dengan pengabadian. Dia reti dah. Sekut tadi kita susun 10 keping meninggi dan 10 keping memanjang. Kita buasa, kita tanya hak mana banyak, dia boleh royak hak tinggi banyak sebab hak tinggi kuantiti 10, sebab hak memanjang tu kuantiti 9 walaupun dia nampak panjang. Dia pandai dah. Faham konsep pembalikan. Pembalikan ni maknanya sebaliknya lah. Betul ke tak tahu? Nanti saya cek semula. Saya betul ingat. Okey, peringkat seterusnya ialah peringkat operasi formal. Okey dulu. (12 hingga 17 tahun). Berkebolehan memikirkan beberapa pertimbangan bagi sesuatu masalah. Bila ada masalah, dia boleh mikir untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu, buat sesuatu masalah, cari penyelesaian. Bukan buat masalah, cari penyelesaian bagi masalah. Berfikir secara abstrak, maknanya mikir guna kepala otak tanpa ada benda yang maujud dan konkret. Maknanya dia boleh imagine dah untuk menyelesaikan masalah tu. Contohnya dia nak mengira matematik, dia boleh kira guna kepala otak secara abstrak dah. Contohlah tu. Boleh selesaikan masalah kompleks dan berbentuk hypothetical yang melibatkan operasi abstrak. Dia boleh selesai dah masalah-masalah yang complicated melibatkan operasi yang abstrak, walaupun tak nampak tapi dia tetap boleh selesaikan masalah tu. Itu perkembangan lah. Okey, ujian konservasi Piaget. Apa ni? Dalam matematik, Piaget ada beberapa ujian yang dibuat pada kanak-kanak untuk melihat perkembangan kanak-kanak itu sejajar dengan usia dia. Piaget ada buat. Yang pertama ialah pengekalan kuantiti atau bilangan. Yang kedua, pengekalan ruang. Yang ketiga, isi padu. Yang keempat, pengekalan berat. Kita tengok satu persatu. Baik. Pengekalan kuantiti atau bilangan. Tengok soalan bawah. Adakah sama bilangan duit shilling di setiap baris di peta A? Soalan 1. Sama ke tak?
Jadi hak ni hak kita lihat pada perkembangan tadi ni. Ni. Pengabadian, konsep pengekalan tu, dia tak erti. Jadi ni ujian yang Piaget buat. Lepas tu, soalan yang kedua, adakah bilangan duit masih sama ataupun ada yang lebih banyak pada kedua-dua petak tersebut? Sebab kita tarik dah duit tu. Nampak tak? Kita susun secara bermanjang. Tengok kotak B. Jadi ada setengah budak tu, kalau dia tak pandai lagi, dia akan royak hak B tu lagi banyak. Sebab hak B tu nampak panjang. Padahal hakikatnya sama kan? Ni belakang tu. Nampak tak? Tengok seterusnya. Pengekalan ruang. Soalan 1. Soalan rajah 1. Adakah setiap lembu memakan jumlah rumput yang sama? Ija-ija petak tu rumput. Kalau budak tak erti konsep pengabadian, dia tak boleh jawab tu. Ni kerja cikgu matematik lah ngajarnya, biar dia boleh jawab, nyanyi ke dia. Pengabadian, nak hukum. Nak hukum sama banyak, ni banyak sikit. Ni cikgu kena ajar. Soalan pada rajah 2, mana satu jumlah rumput yang paling banyak, yang banyak dimakan oleh lembu? Sudah. Lagu mana? Ia akan jawab D mungkin. B tu kalau dia boleh jawab sama banyak, ataupun dia tak boleh jawab langsung. Kena terang lah, baru kita tahu kena terang. Hak D tu mana lagi banyak? Dia akan tengok berterabur kali. Nampak banyak, nampak luah. Hak tu nampak cepeh tu je. Hak ni nampak luah. Hak D tu, rajah 2 tu. Kebarangkali yang jawab tu. Hakikatnya lembu tu tetap makan rumput yang sama. Ni belakang tu petak hijau tu. Okey, seterusnya pengekalan isi padu. Soalan rajah 1. Adakah kedua-dua air di dalam bekas adalah sama? Rajah 1, A dengan B sama ke tak? Sama kan? Soalan rajah 2, adakah jumlah air di dalam bekas masih sama atau salah satunya lebih banyak? Hak rajah 2 ni dia ambil sebotol tu, dia buat dalam bekas. Dia buat dalam bekas. Nak tanya kanak-kanak, kuantiti sama tapi bekas berbeza. Hak C tu dalam botol dia nampak tinggi. Hak D ni nampak luah sikit. Jadi tengok dia kata hak mana banyak. Boleh jadi dia kata D, boleh jadi dia kata C pasal nampak tinggi gitu. Atas kena terang, kena terang. Kena terang. Kena terang. Baik. Pengekalan berat. Hak tadi isi padu. Hak ni isi padu, hak ni ruang, hak ni kuantiti atau bilangan. Hak ni yang keempat ialah berat. Soalan pada rajah 1. Adakah jumlah plastisin pada setiap bola adalah sama? Sama tak plastisin dalam rajah 1 tu? A dengan B sama tak? Soalan rajah 2. Adakah jumlah plastisin masih sama atau ada yang lebih? Jadi hak C tu kita belenyek sikit. Dia nampak lebar sikit berbanding dengan hak bulat tu. Jadi nak tahu dia jawab hak mana, kena terang lah. Kena terang. Kena terang. Hak ni je Piaget buat ujian dia ni. Dia nak tengok kanak-kanak jawab hak mana. Kanak-kanak faham tak konsep? Konsep lagi banyak, konsep sama berat lagu mana. Nanti kita akan belajar lagi dalam topik seterusnya. Okey, baik. Untuk tugasan, saya nak awak pergi cari budak tadika yang berusia 4 tahun. Yang berusia 4 tahun. Saya nak awak cuba buat ujian konservasi Piaget ni. 4 ujian ini saya nak awak cuba buat. Okey, cuba buat kepada kanak-kanak yang berusia 4 tahun. Lepas tu
selesai buat pada kanak-kanak usia 4 tahun, saya nak awak pergi pula kepada kanak-kanak berusia 6 tahun. 5 tahun. Kanak-kanak berusia 5 tahun, cuba buat juga 4 ujian konservasi PHJ ni pada mereka. Tengok lagu mana jadi. Lepas tu buat perbandingan kanak-kanak A, kanak-kanak 4 tahun, lagu mana jawapan dia. Kanak-kanak B, lagu mana, kanak-kanak 5 tahun, macam mana jawapan dia. Saya nak ada rakaman video. Lepas tu dalam video itu mesti awak edit buat perbandingan yang jelas. Ikutlah awak nak buat secara jadual ke, lagu mana ke, awak nak buat jadual, lepas tu awak nak terang, ikut pandai awak. Jadi saya nak video tu menarik, tertarik, kau memang debung. Nampak? Okey. Saya nak nampak jelas perbandingan tu. Kesimpulan selepas awak buat rakaman, saya nak ada kesimpulan dalam video tu. Okey, editlah video tu bagi cantik. Dan guna BBM ni, botol-botol ni semua saya tak mahulah botol mineral. Saya nak guna kelas, saya nak guna benda yang kemas sikit. Botol mineral boleh guna juga awak buat label ni. Lepas tu ada tanda air sukatan sekat mana. Bekas pun saya nak bekas yang orang kata standard lah. Janganlah main bekas kursi-kursi, kutik kursi-kursi kali. Standard. Saya nak semua guna setiap orang mesti guna bekas yang sama. Ikutlah bekas mana-mana pun payah juga kan. Pasal nak jumpa tak boleh tak sore-sore. Okay. Lepas tu plasticine pun saya nak guna duduk buat comel gini lah, macam gambar dia. Tengok gambar dia kan comel yang ambil ni ha. Saya nak biar menarik, kreatif. Jangan awak pergi buat atas meja, atas latar, napok semuanya pecah, pasir, selipar. Saya tak si. Rakaman video saya nak comel. Saya tak si nampak kasut, nampak meja, nampak kursi macam video-video sebelum ni. Pilih satu ruang yang terbaik untuk buat rakaman tu. Sebab PKPP kita boleh gerak dah. Tiada alasan boleh bergerak ke tadika. Tugasan ni saya nak 2 orang 1 kumpulan. 2 orang 1 kumpulan. Bagilah seorang rekod 4 tahun, seorang rekod 5 tahun. Tapi saya nak guna material yang sama, bahan yang sama, video secara kreatif. Okey, seorang sekumpulan 2 orang. Okey? Boleh? Kalau ada soalan boleh tanya saya nanti dah dalam grup WhatsApp. Okey, baik. Jerome Bruner. Jerome Bruner dalam matematik dia ada tiga peringkat, iaitu enaktif, ikonik, simbolik. Ia merujuk kepada penggunaan bahan hands-on yang bersifat manipulatif, boleh guna dalam kelas matematik. 3 item ni Jerome Bruner buat mari 3 item ni teori dalam matematik. Baik, enaktif 0 hingga 2 tahun, guna deria motor dan deria lain untuk meninjau dan memahami persekitaran. Belajar berdasarkan pergerakan anggota kanak-kanak. Enaktif, kata Jerome Bruner. Kanak-kanak usia 0 hingga 2 tahun ni dia belajar untuk meninjau persekitaran dia menggunakan deria motor dan deria yang lain. Apa deria yang lain selain daripada kaki tangan? Motor kasar, motor halus lah. Maknanya deria yang lain ni motor halus. Ni mungkin motor kasar, boleh letak gitu. Ataupun pergerakan fizikal, boleh juga letak dekat deria yang lain. Pembelajaran juga berdasarkan pergerakan anggota kanak-kanak. Ni berlaku pada peringkat enaktif ni. Dia gerak, dia jijak, dia jalan, dia berlari. Sebab tu pada usia ni dia main menopak situ, melopak sini ni. Yang kedua hijau ni tak nampak tu, ikonik 2 hingga 4 tahun. Kanak-kanak belajar guna otak untuk berfikir. Menggambarkan image dalam fikiran mereka. Mereka dah boleh imagine macam-macam dah. Apa yang mereka lihat sebelum ni daripada peringkat 0 hingga 2 tahun, pengalaman dia sini, dia dah boleh ingat di sini.
Dia dah boleh imaginekan kat sini. Seterusnya ialah yang ketiga, ialah simbolik. 5 hingga 7 tahun. Kanak-kanak dah boleh berfikir menggunakan bahasa, penggunaan konsep bahasa berkembang, boleh memanipulasi simbol. Dia fikir, dia boleh meluahkan fikiran dia itu melalui bahasa. Dia dah mampu menggunakan bahasa dan konsep-konsep dalam matematik. Dia reti dah. Okey, 1 tambah 1 gana. Ayat-ayat tu dia reti dah. Boleh memanipulasi simbol, yakni boleh menggunakan simbol. Dia faham dah lah nak guna simbol tu lagu mana. Gitu. Baik, teori pengajaran Jerome Bruner. Jadi kita berhenti dulu situ. Nanti saya akan buat rekod yang kedua pula, insya-Allah, untuk kelas yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.